Salam sejahtera. Kami mengucapkan kepada Puan Sri Rohaya Ismail. Kami dari kumpulan 21 ingin membentangkan hasil kerja kami iaitu pantang larang dalam budaya orang Melayu. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Suresh Analaki Remis, nombor matrik 203776. Saya Syadrul Riza bin Rosli, matrik nombor matrik saya ialah 201040. Saya Ayu Lydia Sharma binti Jasni, bernombor matrik 200754. Saya Zaratul Amani binti Muhammad Razali, nombor matrik saya 200680. Saya Nur Ainabila binti Muhammad Nasir, matrik nombor 202093. Saya Intan Nur Syazrina binti Nurizam, nombor matrik saya 202240. Baiklah, kandungan pembentangan ini terdiri daripada pengenalan, objektif, metodologi, kriteria dan jumlah responden, dapatan kajian, pengalaman kajian, kemahiran insaniah, kesimpulan. Baiklah, kita akan memulakan dengan pengenalan. Definisi pantang larang ialah perbuatan yang dilarang mengikut adat dan kepercayaan sesuatu kaum. Rakyat Malaysia yang terdiri daripada 3 kaum utama iaitu kaum Melayu, Cina dan juga India mempunyai budaya dan adat resam yang tersendiri. Pantang larang adalah suatu bentuk pengajaran ataupun teguran yang diwarisi dari turun-temurun. Tujuannya adalah untuk mendidik masyarakat supaya tidak mengganggu keharmonian komuniti dan ia juga adalah cara orang lama menyampaikan pengajaran secara halus. Seterusnya, objektif akan disampaikan oleh Syazrul. Terima kasih Suresh. Okey, jadi kita masuk dalam objektif. Untuk objektif kajian ini terbahagi pada 2, satu umum dan khusus. Untuk objektif umum adalah untuk mengenal pasti kerelevanan masa terhadap penggunaan pantang larang dalam budaya kaum Melayu. Dan kemudian untuk objektif khusus ada 3. Yang pertama merupakan tujuannya adalah untuk mengetahui pandangan remaja sekarang terhadap kesesuaian penggunaan pantang larang dalam budaya kaum Melayu. Seterusnya ialah dalam menentukan sejauh mana pengetahuan anak muda tentang pantang larang yang diamalkan oleh kaum Melayu di dalam budaya mereka. Dan objektif yang terakhir khususnya untuk melihat tahap pemahaman golongan belia terhadap pengalaman pantang larang dalam budaya kaum Melayu. Okey, jadi seterusnya saya berikan pembentangan ini kepada Ayu Lydia untuk seterusnya. Okey, untuk metodologi kajian, kami menggunakan soal selidik di atas talian di mana kami menggunakan kaedah kuantitatif. Medium soal selidik yang kami gunakan ialah Google Form. Dan kami menganalisis data tersebut secara kualitatif dan kuantitatif. Tetapi kami lebih memfokuskan kepada kuantitatif. Baiklah, soal selidik ini diagihkan dan disiarkan melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan Instagram. Ini kerana kami mendapat kekangan untuk berjumpa secara berdepan. Jadi kami menggunakan kaedah ini supaya lebih ramai responden akan menjawab soal selidik kami. Baiklah, kriteria dan jumlah responden. Kriteria yang kami lihat adalah umur, kaum dan juga jantina. Jumlah responden yang kami sasarkan adalah 60 responden, tetapi yang tercapai sebanyak 62. Jadi ini merupakan antara soal selidik yang terbaik kami lakukan. Seterusnya, dapatan kajian saya akan serahkan kepada Aina Bila. Terima kasih Ayu. Seterusnya saya akan masuk ke bahagian kaum dapatan kajian iaitu bahagian A, iaitu profil responden. Yang pertama adalah kaum responden, yang kedua adalah jantina responden dan yang ketiga lingkungan umur responden. Bagi kaum responden, seramai 60 orang kaum Melayu dalam memberi respon kepada kajian ini dan seorang dari kaum Cina dan seorang lagi daripada kaum India. Bagi jantina responden seramai
23 orang responden terdiri daripada lelaki dan 39 orang responden terdiri daripada perempuan. Bagi lingkungan umur responden, seramai 5 orang responden dari 17 hingga 19 tahun dan 52 orang responden terdiri dari 20 hingga 22 tahun. Seterusnya 4 orang responden terdiri dari umur 23 hingga 25 tahun dan hanya seorang responden terdiri dari 26 hingga 28 tahun. Bagi bahagian B, dapatan kajian, iaitu soalan pertama adalah pernahkah anda dengar pantang larang dalam kalangan kaum Melayu? Sepenuhnya responden iaitu 62 orang responden telah memberi responden bahawa mereka pernah mendengar tentang pantang larang kalangan kaum Melayu. Bagi soalan kedua adalah dari kalangan siapakah anda dapati pantang larang ini sering diungkapkan? Bagi soalan ini, dari peringkat usia orang tua, seramai 46 orang responden. Dari kalangan dewasa, seramai 8 orang responden. Dari kalangan remaja, seramai 4 orang responden. Dari kalangan kanak-kanak, 3 orang responden. Dan dari kalangan bayi, hanya seorang responden. Bagi soalan yang ketiga adalah selalunya pantang larang sebegini ditujukan pada golongan apa? Seramai 28 orang responden bersetuju bahawa pantang larang ini ditujukan pada golongan 12 hingga 24 tahun dan seterusnya seramai 20 orang responden bersetuju bahawa pantang larang ini ditujukan pada golongan kanak-kanak dan seterusnya 8 orang responden bersetuju pantang larang ini ditujukan pada golongan dewasa dan terakhir 6 orang responden bersetuju bahawa pantang larang ini ditujukan pada bayi. Seterusnya soalan keempat akan disambung oleh Zahratul Amani. Okay, saya akan akan explain untuk soalan yang keempat iaitu apakah tujuan pantang larang ini diamalkan dalam kalangan kaum Melayu. Kami menerima sebanyak 53 jawapan daripada responden tapi kami memilih jawapan yang terbaik dan majoriti. Jadi terdapat 5 jawapan iaitu yang pertama untuk memberi peringatan dan pengajaran terhadap masyarakat kaum Melayu supaya dapat mengelakkan daripada melakukan perkara yang tidak elok atau kurang sopan. Yang kedua untuk mendidik anak-anak dengan ungkapan yang mudah difahami dan diingati. Yang ketiga untuk mengelakkan kemalangan kecil atau perkara yang dapat mendatangkan kecederaan. Yang keempat untuk mengekalkan tradisi adat resam Melayu. Dan yang terakhir sekali untuk mendidik anak muda menjadi agar menjadi insan yang berguna pada masa hadapan. Dan soalan seterusnya iaitu soalan yang kelima. Adakah anda mempercayai pantang larang yang diamalkan oleh kaum Melayu? Jadi sebanyak 29 orang daripada responden percaya terhadap pantang larang ini dan selebihnya seramai 33 orang tidak percaya. Yang soalan yang keenam iaitu adakah sekiranya pengamalan pantang larang ini masih diamalkan dalam kalangan kaum Melayu, adakah dikira ketinggalan zaman? Jadi sebanyak 49 orang daripada responden menjawab tidak menjawab ketinggalan zaman dan yang selebihnya iaitu seramai 13 orang menjawab tidak ketinggalan zaman. Jadi soalan yang seterusnya iaitu soalan ketujuh. Pada pendapat anda, adakah wajar kita sebagai kaum Melayu mengamalkan pantang larang yang telah diamalkan oleh nenek moyang kita? Jadi 71% daripada responden iaitu 44 orang setuju bahawa pantang larang ini wajar diamalkan dan yang selebihnya iaitu seramai 18 orang lagi tidak bersetuju dengan pendapat ini. Soalan yang seterusnya pula iaitu soalan ke-8. Apabila pantang larang
ini digunakan dalam kaum Melayu, adakah ia membawa kebaikan dan juga adakah ia membawa kepada keburukan? Jadi yang 1 orang daripada responden menjawab patah larang ini membawa kepada keburukan dan 20 orang lagi menjawab kepada ke arah kebaikan dan selebihnya iaitu 41 orang iaitu majoriti daripada responden menjawab bahawa pantang larang ini membawa kepada kedua-duanya sekali iaitu kebaikan dan juga keburukan. Okey, jadi saya sambung kepada soalan ke-9. Soalan ini kami memberi 5 soalan kepada 5 sub-soalan kepada responden untuk menjawab dengan padanan yang betul dengan antara pantang larang dengan akibatnya. Jadi untuk soalan yang pertama daripada soalan 9 ni, kami soalannya ialah tidak boleh melipat, soalan pantang larang tersebut ialah tidak boleh melipat kaki sewaktu menyarap. Jadi majoriti daripada responden menjawab akibat daripada pantang larang ini orang tua akan meninggal. Untuk soalan yang kedua pula, gadis jangan menyanyi, pantang larangnya ialah gadis jangan menyanyi sewaktu memasak dan akibat daripada pantang larang ini gadis tersebut akan berkahwin dengan suami yang tua. Terusnya iaitu soalan yang ketiga, tidak boleh duduk di atas bantal dan akibatnya punggung akan terkena bisul. Soalan yang keempat, tidak boleh memotong kuku pada waktu yang malam, akibatnya individu tersebut nanti pendek umurnya. Dan soalan terakhir, jangan makan berpindah tempat, nanti kahwin ramai. Jadi apa yang dapat disimpulkan dalam soalan yang ke-9 ini, majoriti responden menjawab semua soalan dengan padanan yang betul dan membuktikan bahawa masyarakat kita masih lagi prihatin dan ambil tahu tentang pantang larang. Okay, jadi untuk soalan yang ke-10 iaitu soalan yang terakhir, responden diminta untuk memberi akibat daripada pantang larang anak gadis tidak boleh duduk di tangga rumah takut jodohnya datang lambat. Majoriti daripada responden menjawab kerana akan menghalang pergerakan orang untuk masuk ke rumah iaitu selama 49 orang dan yang selebihnya menjawab untuk mengelakkan punggung berasa sakit 13 orang. Jadi saya akan pengalaman daripada aspek kemahiran ihsaniah ini saya akan berikan kepada Intan untuk meneruskan pembentangan. Terima kasih kepada Zahra. Jadi saya akan mengambil bahagian pengalaman dari aspek kemahiran ihsaniah. Pengalaman yang kami dapat dalam mengendalikan tugasan yang dikaitkan dengan aspek kemahiran ihsaniah ialah yang pertama, dari segi kemahiran berkomunikasi. Kemahiran berkomunikasi merupakan satu proses pertukaran idea, pendapat, maklumat, perhubungan dan sebagainya. Hal ini kita dapat lihat sepanjang tempoh kami menyiapkan laporan ini, kami perlu berinteraksi sesama sendiri bagi mendapatkan maklumat yang berkenaan dengan tugas yang diberikan. Oleh itu, pengalaman ini sedikit sebanyak membantu kami agar lebih berkeyakinan dalam berkomunikasi tanpa mengira umur, kaum, bangsa maupun agama. Kemahiran berkomunikasi ini juga mampu membimbing kami dalam pembentangan, kebolehan untuk berunding dan juga berkomunikasi dengan individu yang berbeza budaya. Seterusnya, untuk kemahiran kritis dan menyelesaikan masalah, kemahiran ini adalah merupakan satu proses kaedah, langkah atau cara yang diambil oleh seseorang untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Kemahiran ini merupakan kemahiran yang memerlukan ahli kumpulan kami untuk bergerak secara aktif dalam menyelesaikan masalah yang kami hadapi sepanjang kami menyiapkan laporan kajian ini. Kami juga menukar dan berkongsi idea untuk menggunakan apa jua teknik kreatif yang ada bagi menghasilkan satu penyelesaian. Akhir sekali, bagi kemahiran kerja berpasukan pula, secara umumnya kerja berpasukan merujuk kepada aktiviti yang bekerja dalam satu kumpulan yang sering bekerjasama
untuk menjalankan tugasan secara berganding bahu untuk mencapai matlamat kumpulan tersebut. Jadi kemahiran bekerja berpasukan ini dapat membantu kami dalam membina tingkah laku yang baik di samping menghasilkan kerja-kerja yang berkualiti. Kemahiran ini juga termasuklah kebolehan untuk menerima kritikan yang membina dan berusaha untuk memperbaiki diri. Untuk kesimpulan pula, kesimpulannya jelaslah bahawa amalan pantang larang telah membawa pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Melayu dahulu dan mempunyai implikasi yang positif dalam membentuk disiplin ahli masyarakat. Namun kerelevanan masa kini terhadap pengalaman pantang larang adalah mengikut pandangan masing-masing. Kesan yang positif akan dapat merangka satu pemikiran yang relevan terhadap apa jua perbuatan dan tindakan yang hendak dilakukan. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.